Apa maksud adik-beradik bahagia ataupun keluarga bahagia? Keluarga bahagia merupakan sebuah istilah yang digunakan apabila sesebuah keluarga itu dapat melaksanakan nilai-nilai yang baik seperti tidak bersangka buruk antara satu sama lain, sentiasa bersabar antara satu sama lain, apabila berlakunya pergaduhan sentiasa berbincang dengan baik, sentiasa bersyukur atas apa yang kita terima, sentiasa memahami antara satu sama lain. Contohnya macam kita ni dalam keluarga ni kita perlu bersikap memahamilah. Kita macam apabila adik ke ataupun adik-beradik kita mempunyai masalah, kita mesti tanya, kau ada masalah apa? Cuba share kat aku, mana tahu aku boleh tolong ke. Dengan semua nilai yang ada yang saya kata tadi, bila nilai semua tu ada dalam sesuatu keluarga itu akan komplit dan keluarga itu akan merasa kebahagiaan antara satu sama lain. Ciri-ciri kebahagiaan bersama adik-beradik ialah tempat tinggal. Sebagai contoh, mempunyai tempat berlindung dan tempat tinggal yang selesa dan sempurna dengan keperluan harian. Di rumah lah segalanya bermula. Di sini jugalah tempat mereka menghabiskan masa bersama antara satu sama lain. Seterusnya, pendidikan. Anak-anak dapat pendidikan yang mencukupi sama ada di sekolah maupun di rumah. Memberi pendidikan kepada anak-anak adalah merupakan salah satu tanda ibu bapa memainkan peranan yang penting pada mereka. Seterusnya, gaya hidup sihat. Ahli keluarga mengamalkan gaya hidup yang sihat, menyediakan dan makanan-makanan yang seimbang serta sentiasa melakukan aktiviti riadah di luar rumah bersama merupakan ciri-ciri sebuah keluarga yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, berkomunikasi antara satu sama lain. Keluarga yang bahagia sentiasa berkomunikasi secara sihat, saling hormat menghormati, bersopan santun dengan ibu bapa dan berinteraksi dengan cara positif antara satu sama lain antara adik-beradik. Selain itu, memainkan peranan yang penting. Setiap ahli keluarga mempunyai peranan masing-masing untuk dipegang dan dipraktikkan. Sebagai anak atau adik-beradik, mereka perlu taat dan menghormati orang tua mereka. Sebagai ibu bapa pula, mereka hendaklah menyediakan setiap keperluan dan memberi nafkah zahir dan batin kepada setiap ahli keluarga. Sekali, amalan agama. Agama juga tidak dilupakan, tidak dinafikan. Agama juga merupakan salah satu faktor yang menentukan kebahagiaan sesebuah keluarga. Memberi pendidikan dan mengamalkan nilai-nilai agama yang merupakan perkara penting yang perlu dititik beratkan untuk mencapai keluarga yang harmoni dan mempunyai nilai adab dan moral yang tinggi. Seterusnya, sayang menyayangi antara satu sama lain. Keluarga adalah sekelompok individu yang saling sayang menyayangi, tidak mementingkan diri sendiri, sentiasa ambil peduli tentang keadaan sesama mereka sendiri. Ini kerana kekurangan sokongan dari ahli keluarga boleh membawa salah seorang daripada mereka ke jalan yang salah. Kebahagiaan bersama adik-beradik sangat penting kerana keluarga harta yang berharga. Hubungan ini tidak akan didapat di luar. Seterusnya, hubungan ini juga boleh mengurangkan kes jenayah. Contohnya, jika seorang membuat kesalahan, seorang lagi akan membantu dia untuk tidak membuat kesalahan tersebut dan boleh menegur kesalahan tersebut. Seterusnya, tiada kes remaja lari rumah. Dia dapat mengurangkan kerana jika keluarga itu bahagia, tiada stres dalam keluarga itu. Selain itu, dapat menaikkan imej keluarga.
Seterusnya, memupuk sikap kasih sayang antara satu sama lain. Jika seorang memerlukan satu bantuan, seorang lagi akan membantu mereka. So, mereka akan sentiasa membantu antara satu sama lain dan mereka akan hidup dengan bahagia. Selain itu juga, dapat membantu ibu bapa bersama-sama semasa mereka tua. Ibu bapa juga akan berasa gembira terhadap anak-anak dan sikap anak-anak yang baik seperti ini dan silaturahim. Oleh itu, ibu bapa perlu membantu remaja membina hubungan yang positif dengan mewujudkan persekitaran yang positif antara adik-beradik melalui contoh dan teladan serta dengan menanamkan pengetahuan nilai tingkah laku dan kemahiran sosial yang positif. Dan juga, ibu bapa perlu mengajar anak-anak untuk bagaimana nak menyelesaikan masalah dengan adik-beradik. Itu saja daripada saya. Punca-punca berlakunya ketidakfahaman ataupun pergaduhan antara adik-beradik. Yang pertama, punca tidak lagi merasakan istimewa. Sebelum lahirnya seorang adik, anak yang pertama akan merasakan mereka istimewa kerana mereka merupakan satu-satunya punca kebahagiaan kepada ibu bapa. Macam anak yang pertama lah, anak pertama kan dia akan, ibu bapa ni akan excited sebab nak dapat anak kan. Namun dengan kehadiran seorang adik, segala istimewa seperti ruang peribadi mereka telah dirampas apabila pertambahan bilangan individu di dalam rumah. Yelah, bila tiba-tiba dia dapat tahu yang dia akan dapat adik, so macam dia akan merasakan nak dapat adik, kasih sayang tu pun dia tak merasakan cukup, apalagi dia nak dapat adik. Yang kedua, mudah ada perasaan cemburu. Ini merupakan antara punca utama terjadinya pergaduhan antara adik-beradik. Sekiranya salah seorang daripada mereka mendapat sesuatu seperti hadiah ke ganjaran ke yang lebih, seorang lagi akan merasa cemburu. Terutamanya lagi jika pelibatan dengan pujian daripada ibu bapa. Kalau pujian tu lagilah, macam dia kata, wah pandai adik pandai adik dapat 5A. Yang abang ni akan merasakan cemburu, dia macam celing kan, macam nampak aku macam tu kan. Dia akan, kalau yang jenis yang mudah cemburu dengan ada hasil rezeki ni, memang dia akan, bila mereka bergaduh, mereka akan mengungkit lah kisah lama. Macam, mak lah asyik lebih ke adik je, abang tak apa-apa, macam tu. Yang ketiga, berebut perhatian. Bagi anak-anak, perhatian ibu bapa merupakan perkara yang paling penting untuk mereka. Kehadiran seorang adik yang baru pula akan mencuri masa ataupun tumpuan serta perhatian mereka sekaligus, menyebabkan anak yang lebih tua akan merasakan terpinggir sebab kehadiran adik yang baru, kehadiran anak yang baru. So yang abang ni dia akan merasa terpinggir lah, sebab yelah mak dia akan tumpu pada adik dia kan, dia akan merasa terpinggir. Yang keempat, perlu berkongsi. Bagi ibu bapa, mainan ataupun apa-apa barang yang dibeli adalah untuk kegunaan bersama. Namun tidak bagi anak-anak, kerana bagi mereka mainan ataupun barang merupakan hak persendirian. Disebabkan ini, mereka gemar bergaduh sesama sendiri demi mendapatkan hak menggunakan sesuatu mainan ataupun barang. Contohnya, ada yang anak-anak yang tidak boleh berkongsi barang ke, hadiah ke, makanan ke, diorang tidak boleh kongsi. Diorang akan bergaduh lah. Di situ pun boleh mungkin berlaku bergaduh sebab diorang tak nak benda yang diorang dapat tu perlu berkongsi. Yang kelima, pentingkan diri sendiri. Adik-beradik merupakan personaliti yang berbeza dan pastinya ada yang bersikap mementingkan diri sendiri.
serta egonya yang tinggi yang boleh menyebabkan musnahnya keharmonian keluarga. Dengan sikap mementingkan diri sendiri, di situ boleh punca berlakunya pergaduhan antara adik-beradik sebab ada sikap mementingkan diri sendiri. Dari situ, kita perlulah menurunkan ego kita ataupun kurangkan sikap mementingkan diri sendiri itu sedikit. Yang keenam, kurang didikan agama. Yang kita tahu, kurang didikan agama akan menyebabkan golongan itu hilang arah ataupun mudah dipengaruhi dengan perkara-perkara negatif seperti kurang bersabar, hasrat dengki dan sebagainya. Dalam adik-beradik, contoh apabila ibu mereka kurang memberi mereka didikan agama, mereka akan dapat perasaan yang macam tadi, seperti kurang bersabar. Contohnya macam diorang pun boleh perkara-perkara kecil pun boleh berlakunya bergaduhan antara adik-beradik. 1201071. Hari ini saya akan menerangkan tentang kelebihan membahagiakan adik-beradik. Membahagiakan adik-beradik penting kerana pupuk rasa simpati dan prihatin. Apabila kita membahagikan semua benda dengan adil antara adik-beradik, kita akan rasa keadilan dan kesimpatian terhadap mereka. Yang kedua, saling membantu antara satu sama lain. Apabila adik-beradik bertanya soalan atau suruh mengajar homework, kita perlu membantu mereka supaya mereka tidak rasa ketinggalan. Yang ketiga ialah adik-beradik akan sering meluangkan masa dengan ahli keluarga. Apabila mereka meluangkan masa dengan ahli keluarga, mereka boleh berbincang masalah dengan ahli keluarga, boleh mendapatkan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu, atau mereka boleh meluangkan masa dengan ahli keluarga untuk meluangkan stres mereka. Yang keempat, adik-beradik mempunyai pengaruh besar terhadap pandangan kepribadian dan tingkah laku. Sebagai kakak dalam ahli keluarga, kakak perlulah bertingkah laku baik dan tegas supaya adik-beradik boleh mengikuti kakaknya dengan tingkah laku yang baik, dan akhirnya lebih senang atau selesa bila berbincang tentang perkara kehidupan. Apabila adik-beradik ada masalah, mereka boleh berbincang dengan ahli keluarga dengan lebih selesa dan senang. Sekian, terima kasih.